Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat tengah hari, salam sejahtera. Okey, salam pembelawan gelombang. Okey. Jadi dengan anggapan Waalaikumsalam. Dengan anggapan saya rasa kamu sudah tengok video yang buku teks dan video yang di grup tu lah. Okay? Jadi saya mungkin merumuskan beberapa perkara yang penting lah sahaja. Adil Eril, adil kah? Ke mau terangkan satu-satu ni? Adil. Okay, adil. Okay, jadi pembelawan gelombang dia sangat simple lah. Sebenarnya fenomena ini, fenomena yang ke berapa sudah ni? Kamu ada pantulan, pembiasan ada, yang ketiga kan? Pembelawan. Okay, fenomena pembelawan adalah fenomena gelombang yang ketiga kamu belajar. Okay, jadi asal dia perkataan belau dalam bahasa Melayu, kata akar dia belau. Bukan belai. Kalau belai itu belai kucing kan. Belau. Terbelau. Belau Belau maksudnya tersebar. Jadi perkataan dia pembelauan gelombang maksudnya gelombang itu tersebar lebih luas. Itu maksud dia. Dalam bahasa yang lebih mudah. Okay, mungkin perkataan tu baru kamu dengar lah, pembelauan. Baru tahun ni mungkin kamu baru dengar. Tapi dalam kamus dewan perkataan itu sudah ada lama lah. Belau. Okay? Dalam fizik baru sahaja kamu dengar lah. Mungkin tahun ni lah baru dengar. Okay? Jadi pembelauan gelombang ni dalam kehidupan kita, kalau kamu tengok dalam gambar buku teks ni, ataupun mana-mana situasi yang melibatkan, kalau ada celah. Okay, ada celah ni. Maksudnya ada gelombang, ni air lah. Okay, gelombang air. Gelombang air ni dia ada dia punya muka-muka gelombang lah. Kalau kamu ingat lukisan muka gelombang dia, contohnya macam ni dari laut dalam. Susah sikit lah. Ni muka-muka gelombang ni. Okay, bila gelombang itu dihalang ataupun dia jumpa satu celah ataupun satu penghalang. Okay, sama ada jumpa celah ataupun jumpa penghalang. Sekarang ni kita panggil celah lah. Celah maksudnya lubang. Okay, bila dia limpas lubang itu, maka kamu tengok bentuk gelombangnya itu pun sudah berubah menjadi seolah-olah membulat. Salah ni saya lukis ni. Okay, seolah-olah membulat, tetapi dia mengekalkan aspek-aspek yang sama, seperti panjang gelombangnya sama panjang. Dan adalah lagi nanti kita akan rumuskanlah nanti dalam jadual buku teks kamu tu apa yang sama, apa yang berubah sebelum dan selepas. Sebelum dia langgar lubang dengan selepas dia langgar. Yang A ni sebelum, ini selepas. Saya cakap laju sangat ke? Boleh cikgu. Boleh lah kan? Kalau kamu belum tengok video, mungkin lajulah saya cakap ni. Tapi kalau kamu sudah tengok video ke tengok apa-apa ni, boleh faham tu Okay, jadi di sini inilah yang dikatakan sebagai pembelauan. Maksudnya gelombang itu asalnya dia macam ni dia dia gelombang lah, asal dia lurus macam ni Tiba-tiba lepas lalu lubang dia jadi tersebar. Yang ni belum tersebar, yang ni dia macam ni je. Anak panah tu, anak panah tu maksudnya anak panah arah perambatan dia mesti 90 darjah kan. Lepas dia melalui lubang ataupun celah, dia macam seolah-olah anak panah tu lain sudah arahnya. Dia makin tersebar. Sebab tu jadi bulat tu. Anak panahnya tu, arah perambatan dia tu adalah 90 darjah dengan muka gelombang. Kalau kamu lukis dia macam ni lah. Sebab dia kena kekalkan sudut 90 darjah tu. Ni 90 darjah, jadi dia kena lukis secara meluas. Anak panah dia meluas je lah. Okay? Kalau yang sebelum macam ni. Jadi inilah yang dipanggil terbelau. Gelombang terbelau. Maknanya dia tersebar lebih luas. Okay? Asalnya tak tersebar anak panahnya tu. Bila lepas lalu celah dia tersebar lebih luas. Itulah yang dipanggil pembelauan. Okay?
Okey, habis cerita tentang idea ataupun maksud pembelawan. Dalam ayat yang lebih skema, kamu tengok buku teks kamu ada ditulis di muka surat 205 ni. 205 di atas sini. Jadi di sini dia kata pembelawan ialah penyebaran gelombang. Ni penting ni. Penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Suatu celah, sama ada dia jumpa celah yang macam tadi tu, kat tepi laut tadi tu ada celah, ataupun dia jumpa penghalang yang biasalah, penghalang biasa. Nanti kita tengok situasi contoh penghalang. Okey? Penghalang macam kamulah dalam bilik, contohlah kamu dalam bilik Google Meet, tapi kalau di dapur tu ada orang masak, kenapa kamu boleh dengar? Sedangkan ada penghalang, ada dinding kan, ada penghalang. Okey, itu maksud penghalang. Macam mana kamu boleh dengar? Itulah disebabkan oleh pembelawan. Okey, nanti kita tengoklah satu-satu yang tu. Okey, jadi itu adalah definisi ringkas bagi pembelawan. Kamu kena ingat kalau dia tanya apakah definisi pembelawan gelombang, ini jawapan dia. Ayat dia lah. Ayat tu. Okey, info Bestari. Ni pun sudah saya rasa sudah disentuh ni. Kalau amplitude besar, amplitude tu maksudnya yang ketinggian sesaran maksimum yang kita bincang hari tu. Kalau amplitude dia besar, maksudnya tenaganya besar lah, macam ombak lah. Kalau ombak tu tinggi, maka siapa-siapa yang di tepi laut yang kena ombak tinggi, musnahlah dia. Jadi samalah, ombak tinggi tu maksudnya amplitude dia besar, maka tenaga pun besar lah. Ini logik lah. Okay? Jadi tak ada masalah. Ini saya rasa kamu boleh faham lah. Okay. Jadi untuk pembelawan, kita tengok apa yang berubah, apa yang tak berubah sebelum dan selepas berlakunya pembelawan. Okay? Sebelum dan selepas. Jadi setiap fenomena gelombang tu kamu kena tahu apa yang berubah, apa yang tak berubah sebelum dan selepas pembelawan. Okey, panjang gelombang ada berubah? Tak ada Okey, panjang gelombang tak berubah sebelum selepas. Saiz dia punya panjang gelombang tu, jarak antara dua muka gelombang berturutan tu, dua garisan tu, jarak dia tak berubah sebelum dengan selepas. Okey, ni settle. Kalau kamu nak tanya, kamu tanyalah kamu cut je lah saya teruskan je ni. Okey, frekuensi gelombang memang di mana-mana fenomena yang kamu belajar ni, frekuensi tak pernah berubah. Apa-apa fenomena pun, pantulan ke, pembiasan ke, pembelawan ke, dia kekal sama, tak berubah. Ni tak penting lah Okey, sebelum tu, yang tadi panjang gelombang dia berubah, tiada perubahan. Okey, sebab apa tak ada perubahan? Panjang gelombang tak berubah kerana laju tak berubah Jadi kami ingat kenapa dia kata penjelasan dia laju tak berubah, maka panjang gelombang tak berubah. Kami ingat balik rumus ni. V sama dengan F lambda. Ni rumus ni. Okey, kalau frekuensi tetap frekuensi sama je sepanjang masa. Kalau lambda ni panjang gelombang. Kalau panjang gelombang tak berubah, betul sama, mestilah disebabkan oleh lajunya tak berubah juga kan. Frekuensi tetap. Ada daripada rumus ni dah. Okey. Kalau panjang gelombang meningkat, laju meningkat. Okey, laju meningkat maksudnya panjang gelombang ni meningkat besar. Kalau panjang gelombang rendah, V dia rendah. Kalau panjang gelombang dia tak berubah, V dia tak berubah lah, dia ikut lah. Okey, ni daripada rumus ni. Okey, frekuensi. Ni sudah tadi Kenapa frekuensi tak berubah? Sebab dalam gelombang yang dihasilkan tu, sumbernya yang sama. Kalau gelombang dihasilkan di tengah laut, maka sumbernya yang di tengah laut itulah, dia tak ada sumber yang banyak Satu sumber sahaja yang menghasilkan gelombang. Jadi sumber yang sama menghasilkan frekuensi yang sama. Begitu Tiada perubahan frekuensi sumber. Okey. Jadi yang ketiga, laju. Okey, laju pun tak berubah. Okey, sebab tadi tiada perubahan medium sebelum dan selepas pembelawan. Maksudnya tak ada kedalaman sama.
Apa lagi yang perubahan medium kamu belajar sebelum ni? Dia tak ada yang macam lebih tumpat ke kurang tumpat ke lebih tumpat, tak ada. Yang itu tajuk pembiasan kan. Tapi sekarang ni pembelawan yang dicerita kat sini, laju tak berubah sebab dia tak ada dua medium yang berbeza. Mediumnya sama je sebelum selepas. Kalau kedalaman dia macam tu sama sajalah. Okey. Jadi dia tak berubah laju. Jadi settle. Okey, amplitude. Ni penting. Amplitude ni kalau pembelawan dia berkurang. Okey, pembelawan dia berkurang. Amplitude tadi tu dia sinonim dengan apa? Amplitude tadi tu? Tenaga kalau dia kata amplitude berkurang, maksudnya tenaga berkurang lah Jadi selepas dibelaukan, tenaga memang berkurang. Okey, tenaga memang berkurang. Okey, sebab tu dalam di pantai ataupun di mana-mana kawasan yang memang ombak kuat macam gambar tadi ni. Kawasan yang mana ombak dia kuat-kuat kan. Dia akan bina satu benteng macam ni lah. Benteng tu supaya ada lubang yang kecil. Okey, lubang yang sempit, celah-celah yang sempit. Celah yang sempit supaya yang sampai dekat sini ni gelombang yang tak ada tenaga yang banyak lah. Maksudnya airnya lebih tenang. Kamu tengok gambar pun kamu tahu sudah ni. Ni airnya bergelora ni kat sini Tapi di pantai ni bila dia lalu celah, airnya lebih tenang. Itu salah satu sebab kenapa dibina benteng yang ada celah. Yang sempit celah. Saya panggil lubang lah. Kamu biasa panggil, dalam buku teks dia panggil celah. Tapi samalah celah dan lubang. Okay, amplitude settle Jadi amplitude memang berkurang. Sebelum dia terbelau tinggi. Tapi selepas dia terbelau, amplitude-nya berkurang. Okay, yang kelima, arah perambatan. Ni memang confirm lah dari satu arah kepada banyak arah. Macam tadi lah Tadi satu arah. Okay, bila sebelum tu dia arahnya macam tu je. Satu hala lah satu arah tu. Lepas dia terbelau, dia jadi meluas. Anak panahnya pun sudah jadi lebih luas, tersebar banyak arah lah. Okay. Jadi itu maksud dia. Okay, sebab dia ni penjelasan dia kenapa dia satu arah kepada banyak arah, kerana muka gelombangnya sudah tersebar. Okay, muka gelombangnya sudah tersebar. Jadi kita ada 5 perkara yang kena ingat. Okay. Jadi dua sajalah yang berubah Dua saja yang berubah, iaitu tenaga ataupun amplitude dengan arah. Yang berubah Yang lain tak berubah. Okey, setakat tu ada soalan? Ada soalan setakat tu? Okey, yang lain? Nur Balqis ada soalan. Bismillah. Tiada cikgu. Okey, tak ada Kalau tak ada, alhamdulillah lah. Okey. Dekat ni tiada. Okey, lepas tu tengok lagi apa lagi yang penting. Okey, yang penting gambar dia ni. Okey, ni gelombang air lah Okey, pembelauan dia sama macam fenomena gelombang yang lain. Pembelauan boleh berlaku pada gelombang air, boleh berlaku pada gelombang bunyi, boleh berlaku pada gelombang cahaya. Sama je macam fenomena yang sebelum-sebelum ni juga. Semua cahaya air dengan cahaya air dengan bunyi mengalami semua fenomena, iaitu pembiasan, pantulan dan pembelauan. Okey, sama juga dengan pembelauan, dia ada 3 lah yang utama juga air, cahaya dengan bunyi. Semua itu mengalami pembelauan. Okey, ini yang dikatakan gambar pembelauan tadi, dia tersebar luas. Okey. Dan pastikan bila kamu lukis tu, ini kena alert dia 90 darjah. Tu kena hati-hati. Ini 90 darjah juga ni. Okey. Ini kalau dia lalu celah dia lalu celah, inilah gambar dia. Ini celah macam pantai tadi tu, ini celah. Jadi inilah hasil dia. Gelombang itu makin membulat.
Tapi kalau suatu penghalang, ini maksud dia suatu penghalang itulah. Tapi ni pun ini dianggap penghalang lah ni dia bukan celah Kalau celah dia ada dua bahagian tu. Dia ada atas ini, dia terkepit. Kalau dia ni panggil celah Tapi sekarang ni dia ada macam ni. Macam dia bukit lah macam dia bukit, dia ada penghalang. Jadi bukit itu adalah sebagai penghalang. Okey, jadi dia akan terhasil macam ni. Nampak ni dia terbelah, nampak ni. Yang sebelah sini okeylah. Ni memang lurus lah pergi kan. Ini memang ke sana lah kan. Kalau ada bunyi. Tapi di sini kalau dia lalu kat sini, dia tak pergi lurus macam tu. Okey, tak pergi lurus. Dia akan terbelau. Okey, terbelau maksudnya dia tersebar lebih luas. Jadi dia akan pergi ke sini. Terpesong lah orang bilang terpesong, terbelau. Belau itu maksud dia kalau kita langgar suatu penghalang, dia akan tersebar lebih luas. Sebab tu orang yang berada di sini, contohnya ini bunyi apa ni contohnya ini lagu Fin Jamal, contoh kan, dia pasang lagu kat situ. Okay, tiba-tiba contohnya di sini Adika lah, di sini Adika, Adika tu boleh dengar, dia boleh dengar kan, sebab apa? Sebab gelombang itu sudah tersebar tersebar luas tersebar luas, melengkung sudah, membengkok sudah gelombang tu sampai di telinga dia. Itulah yang disebabkan oleh pembelauan. Okey, jadi itulah dalam rumah kamu tu banyak sebenarnya situasi pembelauan berlaku tu di sekeliling kamu tu dalam rumah kamu tu. Kalau kamu menjerit minta tolong ke, ataupun kamu stres ke apa kan, kamu mengamuk ke apa di rumah, bergaduh ke, semua suara tu dapat dengar. Macam mana boleh dapat dengar? Sebab gelombang itu dia melalui penghalang lah, ataupun dia mungkin melalui celah. Jadi gelombang itu makin tersebar luas lah bila dia langgar celah ataupun dia langgar penghalang. Sebab tu orang boleh dengar. Okey? Ada soalan setakat tu? Adakah sudah mengeluarkan simbol dia tu? Yang lain ada soalan? Yang ketiga cahaya perlawanan juga. Okey. Sorry ya. Yang pertama air. Pertama air. Okey, pertama air. Yang kedua ni bunyi. Tapi sama je kalau bunyi ke air ke, dia punya lukisan dia sama je kan. Ini air, ini bunyi. Tapi sama je. Dia mahu tunjuk ketiga-tiga air, bunyi, cahaya mengalami pembelauan Ini cahaya. Okay. Kalau cahaya tak nampak kan macam mana? Jadi kita buktikan ini cahaya. Macam mana cahaya itu terbelau? Ada aktiviti dia lah. Di buku teks kamu ada aktiviti. Boleh buat sendiri sebenarnya. Terbelau maksudnya tersebar luas. Ini dia hasil dia daripada satu laser pen laser. Tahu laser? Laser yang kamu main-main tu. Kamu main kasih kena mata orang tu. Okay, sampai bergaduh di sekolah semua tu kena rampas semua laser tu. Laser dia bentuk dia titik je kan. Taik lalat merah tu kan. Tapi kenapa bila lalu celah, dia kena ada satu celah lah untuk pembelauan berlaku Bila lalu celah, dia tersebar, dia punya cahaya merah tu sampai tersebar luas lah. Maksudnya sampai ke kiri ada, ke kanan ada. Macam mana boleh jadi macam tu? Padahal laser tu satu titik je kan. Itulah namanya pembelauan. Itu kalau celahnya saiznya macam segi 4. Ni kamu guna, kalau kamu ambil kertas, kamu ambil kertas ataupun pen ke apa kan, ambil kertas lah, kamu potong celah tu kepada saiz yang macam segi 4 macam tu. Kecil-kecil lah celah tu, lubang sangat kecil lah Okey, lepas tu kamu ambil laser, kamu kamu lalukan cahaya supaya ditembus kat belakang ni skrin kat belakang ni. Di skrin tu kamu akan nampak cahaya yang berbelang-belang, yang memanjang kiri ke kanan. Okey, tengah-tengah ni paling terang lah. Okey, jadi itu adalah disebabkan oleh pembelauan. Tapi kalau celah itu bersaiz, celah itu ambil kertas, kamu tebuk dengan satu lubang sangat kecil dengan jarum lah biasanya. Jarum. Kamu ambil laser, kamu kasih suluh pada lubang jarum tu. Lubang jarum kan bulat kan. Bila bulat maksudnya corak dia tu membulat lah. Ni pun logik jugalah, corak dia membulat lah. Kalau lubang dia tak bulat, dia segi 4, maksudnya dia punya dekat sini ni sebenarnya nampak macam segi 4 ni kalau kamu buat betul-betul.
Tapi dia tak berapa jelas lah gambar dia ni. Dia punya apa tu, cahaya-cahaya corak dia tu berbentuk segi empat lah. Bentuk segi empat lah, okey. Tapi tak berapa jelas lah gambar ni. Jadi bergantung pada celah kamu tu macam mana bentuk dia. Kalau bentuk bulatan maka hasilnya bulatan. Kalau bentuknya segi empat, hasilnya berbelang-belang segi empat lah. Macam tu, okey. Jadi itu adalah disebabkan oleh pembelauan. Okey, faktor-faktor mempengaruhi pembelauan. Ada berapa faktor yang kamu tengok dalam buku teks? Faktor-faktor mempengaruhi pembelauan. Berapa faktor? Ada 4 je. 4 faktor? Banyak je. Faktor-faktor mempengaruhi pembelauan ada? Yelah, lukisan dia ada 4 kan? Tapi faktor dia ada berapa? 2 je. 2 je. Faktor dia 2 je Bismillah. Ni. Faktor pertama adalah saiz celah, kesan saiz celah. Jadi saiz celah tu besar ke kecil ke? Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah panjang gelombang dia. Panjang gelombang dia besar ke panjang gelombang dia pendek? Dua Tapi gambar dia ada 4 sebab gambar dia nak bandingkan sama ada kalau kita ubah dari segi saiz celah, kita tengok lebar dengan sempit ada beza ke tidak. Itu maksudnya ini satu faktor, iaitu saiz celah. Nanti kita tengoklah gambar lukisan ni macam mana. Kalau yang satu lagi, faktor kedua adalah panjang gelombang. Jadi kalau kita tengok panjang gelombang yang pendek dengan panjang gelombang yang panjang, lebih panjang, ada dia punya perubahan dia macam mana. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi pembelauan. Sejauh mana gelombang itu terbelau? Adakah dia tersebar dengan lebih luas ataupun dia tersebar dengan kurang luas? Okey. Ada beza lah Jadi untuk yang gambar ni saya terlukislah sekejap ataupun saya terangkan di sinilah kan sudah lukis ni. Ni senang ni, tengok sini je kesimpulan dia. Okey, sekarang ni dia punya situasi yang dua situasi ni dalam jadual ni, dua ini apa yang dia ubah? Yang dia ubah adalah saiz celah. Satu dia kasih lebar, satu dia kasih sempit. Tapi yang tak berubah dia punya panjang gelombang. Dia kena fix lah satu. Mesti ada yang dimalarkan iaitu panjang gelombang. Kamu tengok saiznya sama kan? Ini dengan yang ni kan saiz sama. Panjang gelombang tu, lambda dia. Okey. Jadi nak tengok apa kesan kalau kita ubah saiz celah tu. Celah yang lebar dengan celah yang sempit ada kesan kah? Jawapan ni memang ada kesan dia lah. Ada beza dia lah Ini beza dia. Okey. Jadi di sini kalau saiznya ini saya kena tekankan. Nanti saya simpulkan di belakang sikit lah. Saya terang dulu ni. Kalau saiz celah dia ni besar bila kita sebut saiz celah besar ataupun saiz celah lebar, bukan maksudnya kamu tengok lukisan dia, lukisannya lebar ni. Ini lukisan dia kecil ni, maka sempit lah. Ini besar lah. Tak. Dia bukan macam tu Bila disebut lebar, kamu kena bandingkan dengan dia punya panjang gelombang. Kamu tengok panjang gelombang dia dulu. Okey, panjang gelombang dia ini. Okey, panjang gelombang ini. Kamu tengok saiz celah dia tu lagi besar daripada panjang gelombang. Maknanya lebar celah itu kita panggil lebar. Maknanya besar. Celah tu dia panggil lebar ataupun besar. Tetapi kalau ini, panjang gelombang ni macam ni, saiz celahnya macam lebih kurang sama lebih kurang sama dengan panjang gelombang. Ini kita panggil celah yang sempit. Celah yang sempit. Saya belum terangkan lagi dia punya yang bulat tu, yang tak bulat dengan yang bulat. Saya nak tanya kamu dulu. Kalau saya ada ini panjang gelombang saya sebelum terbelau macam ni. Ataupun saya lukis lagi besar lah besar ni, panjang ni, dia punya panjang gelombang dia tu. Lepas tu ada celah kat sini. Ni.
Okay, lepas tu ada satu lagi ni saya kasi lebih sikit lah. Okay, ni. Okay, ada celah. Ini celah lah ni celah. Okay, saya nak tanya kamu. Ini celah yang sempit ke celah yang lebar? Celah yang sempit, cikgu. Siapa jawab celah yang lebar, salah. Ni salah kalau kamu jawab lebar. Ini bukan celah yang lebar, nampak besar kan? Ini kalau saya ini lukisan dia kecil kan? Ini lukisan yang besar. Kamu nampak lukisan besar, tapi bukan celah yang lebar Ini celah yang sempit. Kenapa sempit? Sebab dia punya panjang gelombang hampir sama dengan celah dia tu, cikgu. Dapat sudah. Kalau siapa dapat faham tu, faham sempit tu macam mana, kamu kena bandingkan dengan lebar ataupun panjang ini. Panjang gelombang dia. Tengok panjang gelombang ni. Jadi maksudnya ikut lukisan lah ni, cikgu. Yes, ikut lukisan dia. Sebab hasil dia tu lain. Satu bentuknya bulat, satu lagi bentuknya flat, rata ni saya belum cerita lagi yang lukisan dia. Saya nak kamu faham dulu. Kalau sempit tu macam mana, kalau lebar tu macam mana. Kita kena bandingkan dengan panjang gelombang. Jadi di sini, kalau macam aerial tadi tu, okay, saya ulang Ni panjang gelombang dia, kamu tengok ukuran dia ni macam lebih kurang lah. Ini saya kata lebih kurang lah dengan panjang ni kan. Ataupun ada mungkin panjang sikit lah. Tapi dia hampir sama lah kan. Ni panjang ni dengan panjang ni hampir sama. Maka celah ini dikategorikan sebagai sempit celah yang sempit sebab dia hampir sama panjang. Kalau celah tu lebar, ini baru dipanggil celah yang lebar. Maksudnya panjang gelombang dia lebih kecil daripada saiz celah tu. Saiz celah tu jauh lebih besar daripada panjang gelombang dia. Jadi itu baru kita panggil lebar ataupun besar. Ni. Boleh, Adil? Yang lain saya tak tahu lah yang lain faham ke tidak ni. Kena faham istilah sempit dengan lebar dulu yang sempit macam mana yang lebar. Jangan tengok lukisan. Lukisan memang kalau kecil memang sempit. Kalau lukisan besar lah. Jangan tengok lukisan dia. Tengok dia punya nisbah antara panjang gelombang dengan kelebaran celah tu. Antara panjang gelombang dengan kelebaran. Kalau dia hampir sama, kita panggil sempit. Macam tu. Okay? Jadi di sini baru saya terangkan bentuk dia. Ni kena hati-hati. Nampak macam simple tapi dia agak teliti lah. Kalau ni semuanya daripada eksperimen bukan mandai-mandai lukis ni, daripada aktiviti di makmal lah. Kalau situasi celah yang lebar, ni celah yang lebar macam ni, panjang gelombang kecil, hasil dia tersebar, dia gelombang terbelau. Terbelau maksudnya tersebar luas. Jadi first step sebenarnya kamu kena lukis anak panah dia dulu. Okay. Tersebar luas. Second step baru kamu lukis yang dia punya muka gelombang selepas pembelauan tu. Okey, lukis macam tu. Okey, lukis. Dia flat lurus sebab dia macam tadi saya sebut, kalau celah tu lebar, dia tak boleh lukis membulat Dalam eksperimen, dalam aktiviti makmal, hasil dia memang flat, rata rata, dan dia masih tersebar lah, anak panahnya masih tersebar. Cuma muka gelombang tu lebih rata Dan jangan lupa dia ada ini yang biasa kalau dulu masa KBSM dulu dia tekankan juga yang gambar kenapa kena melengkung tu. Yang di hujung dia tu. Ni penting, nampak simple je lukisan dia tu. Kamu tak boleh lukis macam ni je. Siapa lukis macam ni je dia tak belajar pembelauan lah Ini kalau macam ni kamu lukis. Nadia nak panas tu. Ini bukan pembelauan. Pembelauan maksudnya gelombang itu tersebar, dia membengkok. Sebab tu dia ada gambar yang kalau kamu perasan lukisan dalam buku teks dia ada macam ni. Ini maksudnya pembelauan. Dia ada membengkok di atas bawah tu. Itulah baru maksudnya pembelauan. Gelombang itu membengkok, tersebar lebih luas. Okey, jadi lurus. Okey, kalau celah tu sempit, sempit tu macam mana lukisan dia? Kalau celah tu sempit, maksudnya dia hampir sama dengan panjang gelombang. Penyebarannya lebih luas Kamu tengok sudutnya dia berluas ni. Terkangkang lebih luas ni. Saya lukis balik yang ni. Ni lebih luas ni. Lukis anak panah dulu
Yang bulatan tu kita lukis step yang kedua Yang first step lukis anak panah dia dulu. Kita kena tengok banding dulu. Yang tadi Cikgu, Ya. yang anak panah tu ada dia punya ukuran ke cikgu? Tak ada. Ni dalam pembelawan dia tak apa ni? Dia tak detail. Tak ada. Dia kamu kena tahu setakat mana dia tersebar. Kena tahu bandingkan kalau celah yang lebar setakat mana berbanding dengan celah yang sempit. Tu je. Dia tak ada ukuran. Jadi maksudnya anak panah dia tu tulis ikutan lah, ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian dan ikut logik lah. Macam sekarang ni yang kuning ni. Yang kuning ni celah sempit. Dia kategori celah sempit. Maka anak panah kuning tu dia mesti sudutnya ni, kalau kamu tengok sudut dia ni mesti lebih besar daripada yang ni. Ni sudutnya ni kecil ni sebab dia contohnya dia tak sebar luas. Kalau yang kuning tadi tu bukaannya lebih luas. Tu yang maksud saya kena bezakan antara celah yang lebar dengan celah yang sempit. Jadi ini lukisan dia. Okey, lukisan step yang kedua baru kamu lukis muka gelombang dia. Muka gelombang mesti 90 darjah dengan arah perambatan. Ni arah perambatan ni. Yang kuning tu arah perambatan mesti dengan yang biru tu mesti 90 darjah. Saya guna oren. Oren biru tu samalah, saya lukis balik je tu. Okey. Itu adalah anak panah satu lagi. Kamu lukislah kat tengah-tengah dia ni. Itu 90 darjah ni. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulan dia kat sini, beza dia ni ada beza lah. Celah yang lebar, penyebaran dia tak berapa ketara kan. Kurang ketara, kurang tersebar. Tapi kalau lubang dia kecil dan hampir sama dengan saiz panjang gelombang dia, maka penyebarannya lebih ketara, lebih luas. Lebih luas. Okey, lebih luas. Ni yang gambar sebenar. Ini gambar sebenar ni dalam makmal. Tengok ni. Kalau ni kan dia lebih membulat. Kalau membulat itu dia lebih luas. Kalau kamu lukis membulat maksudnya penyebarannya lebih luas. Kalau kamu lukis dia tak membulat macam ni, maksudnya dia kurang meluas. Ini lebih meluas. Ni kalau kita lukis balik anak panah dia tu, contohlah ini kurang meluas. Macam tu. Okey, jadi itu beza dia. Ini baru faktor pertama. Faktor pertama ni kita bincang pasal saiz celah baru saiz celah. Satu yang lebar, satu yang sempit. Okey, yang faktor yang pertama ni okey ke? Ada masalah ni menurut Haji ni? Panjang gelombang mesti sama cikgu. Ini dia tetapkan kita ada dua faktor kan. Satu saiz celah, satu lagi panjang gelombang kan. Kalau kita nak ubah saiz celah, panjang gelombang kita mesti ubah, kita mesti kekalkan lah. Kalau kita ubah juga panjang gelombang, tak dapat banding lah dua-dua gambar ni. Kan? Betul? Jadi mesti ukur lah dulu tu cikgu, baru lukis balik. Ya, betul. Ini memang dia memang sama lah ni. Ini kena ukur dulu sama ni. Tapi ini dalam ni lah, dalam eksperimen lah. Tapi ini sama lah ukuran dia dengan ni sama ni. Kalau di sini contohnya 2 cm. Panjang gelombang ni di sini pun 2 cm. Dia kita sama lah. Okey. Kalau kita nak kaji faktor yang kedua iaitu faktor panjang gelombang, kita kena ubahlah panjang gelombang tu. Tapi saiz celah pula yang kita kasih sama. Tengok saiz celah ni kan, ini saiz celah dia ni dengan saiz celah ni sama kan. Jadi apa yang kita ubah sekarang? Kita ubah dia punya panjang gelombang. Ini lambda. Contohnya ini lambda 1, ini lambda 2. Kan lain dia punya panjang gelombang tu. Okey. Jadi ini faktor kedua. Jadi kita nak siasat faktor kedua, kita kena ubah panjang gelombang. Kalau kita nak siasat faktor pertama, kita kena ubah saiz celah. Gitu. Okey, panjang gelombang ni contohnya ini gambar dia yang sebenar dia, kamu tengok sini. Panjang gelombang yang pendek, penyebaran dia ni mana yang lebih ketara? Gambar yang di atas kan gambar yang di bawah? Saya tolong sudah tu. Mana yang penyebaran lebih ketara? Penyebarannya lebih luas. Nampak macam lebih luas. Gambar kedua cikgu. Mesti gambar kedua kan. Jadi gambar kedua. Jadi kesimpulannya kat situ, kalau kita kekalkan dia punya saiz celah, maknanya saiz celahnya sama ni saiz dia ni. Kalau kita panjangkan panjang gelombang, okey, kita panjangkan panjang gelombang, panjang gelombang itu bila dipanjangkan hampir sama dengan saiz celah. Tengok ni, ni saya kata tadi ni.
Okey, ni lambda. Yang warna yang saya kasih yang apa aku ni lambda. Tengok, saiz dia sama lebih kurang. Bila saiznya lebih kurang macam tu, gambar dia yang terhasil mesti bulatan. Mesti bulatan, membulat. Bila membulat maksudnya tersebar lebih luas. Okey. Jadi bila makin kita tambah panjang gelombang dia, apabila panjang gelombang ditambah sehingga hampir sama dengan saiz celah, maka penyebarannya lebih meluas. Contohlah. Dan bentuk gelombang lebih membulat. Lebih membulat. Yang ini belum lagi capai tahap membulat. Sebab apa? Sebab ini kalau kamu tengok panjang gelombang dia kecil tapi saiz celahnya tu sangat-sangat besar. Perbandingannya jauh sangat beza. Jadi dia tak sampai lagi masa dia untuk membulat. Okey, jadi itu adalah ceritalah tentang faktor panjang gelombang. Okey. Jadi untuk kesimpulan dia ada dalam ni lah ni kamu boleh bacalah seperti yang saya cakap tadi tu. Kesimpulan dia, ni aplikasi dia. Okey, aplikasi dia kalau gelombang air ni dalam laut tadilah dalam laut tadi tu, dalam laut lah di pantai tadi tu dia punya benteng tu ataupun apa-apalah pulau, kadang-kadang pulau-pulau yang banyak bagus juga pulau-pulau yang banyak, bila banyak pulau maka banyaklah celah-celah dia kan, betul? Bila pulau banyak, pulau tu berterabur jadi banyak celah. Bila banyak celah baguslah. Bila gelombang air laut contoh ada tsunami ke apa ke, celah-celah itulah yang membantu mengurangkan kesan tenaga gelombang yang tinggi tu. Jadi dia boleh membantu mengurangkan kesan tsunami ke apa ke. Jadi yang sampai dekat tempat kita tak kuat manalah tsunami tu. Okey? Jadi penting. Ataupun kita nak bina sesuatu kawasan tu di laut, tepi laut, kita bina benteng yang macam gambar yang awal tadilah yang kita tunjuk tu. Okey? Jadi pembelauan berlaku pada gelombang air. Okey, kalau gelombang cahaya ini semua ni kalau kamu tengok kad bank kamu tak tahulah, tapi rasanya ada sudah ni sekarang ni pada kad bank kamu ada satu gambar logo yang bila kamu kasih gerakkan kad tu dia ada warna-warni tu yang warna-warni tu. Kalau kamu kasih miring tak nampak, kasih lurus baru nampak. Ataupun sebaliknya lah. Itulah diguna, itulah di situlah berlakunya pembelauan cahaya kat situ. Okey, pembelauan cahaya. Okey, gelombang bunyi. Ni kalau gajah dia nak panggil kawan-kawan dia, dia mengeluarkan bunyi yang mempunyai panjang gelombang yang sangat-sangat panjang. Bila panjang gelombang yang sangat panjang, kamu belajar tadi, baru je tadi, bila gelombang tu panjang gelombang ni sangat panjang ni, maka efek dia tu, gajah yang duduk kat sini boleh dengar. Ni gajah. Gajah ada berapa kaki? 4 kan? Gajah duduk kat situ boleh dengar. Gajah duduk kat sini pun boleh dengar. Kan? Gajah ada 4 kaki. Gajah saya ni fit kot Okey? Jadi itulah kegunaan pembelauan pada gelombang bunyi. Okey, gelombang tu dia panggil gelombang infrasonik. Kamu ada gelombang subsonik, kamu ada gelombang ultrasonik. Kalau gajah gelombang infrasonik. Infrasonik itu maksudnya panjang gelombang dia panjang lah. Okey. Okey. Tadi setakat ni ada apa nak tanya? Boleh cikgu. Boleh ikut yang lain boleh ikut Ada ke? Ada tak nak tanya ke apa ke ni? Yang lain ni? Allah. Ingatlah. Okey. Kalau tak nak tanya saya bincang ni soalan ni saya teruskan je Boleh Boleh cikgu. Okey, soalan nombor 1, lukiskan. Ni kita tengok situasi dia. Yang ni kita panggil penghalang. Ni penghalang. Okey, ni penghalang sebab dia ada satu je benteng dia. Kalau ada satu je benteng kita panggil penghalang Kalau ada benteng 2 dia kepit tu, dia tengah-tengah ada lubang, ada celah, itu dia panggil celah. Ni yang pertama ni benteng penghalang. Benteng lah ataupun penghalang lah kita panggil. Okey, penghalang. Jadi kita tengok penghalang. Ini penghalang sama je, kiri kanan A dengan B tu sama. Yang lain antara A dengan B tu kita tengok beza dia. A panjang gelombang kecil.
B, panjang gelombang lebih besar. Okey, jadi kita tahu efek dia tu. Mana yang lebih tersebar lebih luas, gambar A ke gambar B? Gambar B juga. Gambar B. Gambar B dia mesti efek dia mesti lebih tersebar luas. Maksudnya anak panah dia tu kamu lukis duluan. Ambil membaris. Kamu lukis anak panah dia dulu. Kita buat soalan. Biasanya soalan lukisan ni dia suruh kamu bandingkan antara dua situasi Jadi kita tengok soalan A dengan B serentak. Baru kita boleh lukis. Kalau kita tengok soalan A saja, macam mana nak lukis? Tak ada bandingan dia. Tak bolehlah nak lukis. Jadi kita tengok soalan A dengan B serentak. Jadi ini lebih tersebar dengan lebih luas. Lukis anak panah dia dulu. Macam tu. Ini pun bawah dia adalah. Bawah tak payahlah. Dia satu je. Sebab penghalang tu satu je. Okay. Lepas tu yang ni. Dia kurang tersebar. Kamu lukis tu. Tapi yang penting nampak ketara dia lah. Ketara perbezaan antara A dengan B. Jadi ini contoh macam ni lah. Yang penting dapat beza dia. A tu agak kurang meluas. B tu lebih meluas. Okay, step kedua baru lukis dia punya muka gelombang. Okay, muka gelombang pastikan 90 darjah. Satu lagi dia kena ada melengkung, membengkok di hujung dia tu. Jadi mula-mula sebab dia tak melibatkan celah. Bila tak ada celah, gelombang yang ada kat sini ni dia hanya, kalau kita tengok kat sini dia hanya lurus saja ni kalau saya lukis. Okay. Allah, putih pula dah. Okay, kamu sambung je daripada lukisan dia tu. Pastikan jaraknya sama. Saya ulang balik yang ni. Okay, ni pastikan jaraknya sama. Kita hanya continue sahaja lukisan dia ada. Okay. Lukis lurus je. Sebab dia bukan celah. Bila celah dia tak ada efek sama ada bulat ke. Tak ada. Dia semua lurus. Cuma nanti kita tengok beza dia kat mana. Ni saya lukis dulu. Dia lurus dulu. Lukis 3 atau 4 line pun dah okey. Tak payah lukis banyak lah. Okay. Itu untuk yang gambar A. Gambar B kita tengok. Ukuran dia ni mesti pastikan sama jarak dia. Jadi kamu kena ukur. Tak payah ukur lah. Kamu secara anggaran saja. Dalam soalan, kalau dia apa ni, kamu hanya anggarkan sahajalah, lebih-lebih kurang lah kan, timbang-timbang gitu je. Okey, jadi ini saya lukis macam tu. Kalau kamu pening, kamu buatlah anak panah macam tu supaya nampak, oh tu saiz dia. Saya lukis 2 je lah kan sini. Okey, lepas tu jangan lupa ni yang penting ada lengkuk tu. Ni lengkuk tu, tu di hujung dia, membengkok tu. Tu adalah pembelauan. Itu baru dikatakan pembelauan. Dia tersebar. Okey, sebab apa kena lukis macam tu? Sebab tadi kan kena 90 darjah. Jadi kalau kamu lukis melengkung macam tu, dia baru 90 ni kalau tak lukis tu, dia takkan jadi 90. Kamu lukis macam ni, tiba-tiba ada gelombang lurus macam ni. Adakah ini 90? Bukan ni. Ini bukan 90 ni. Ini adalah sudut yang bukan 90 tu Sebab tu kena ada lengkung tu Lengkung tu menyebabkan dia jadi 90 darjah antara arah dengan muka gelombang Okey. Oh, ni saya padam dulu. Tengok beza dia Jadi yang ni gambar A, B, A dengan B. Beza dia dari segi panjang gelombang dia. Okey, ini panjang gelombang lebih kecil, ini panjang gelombang lebih besar. Maka yang panjang gelombang lebih kecil, dia punya penyebaran dia lebih kecil ataupun lebih bukan kata lebih lah, ataupun kurang meluas berbanding penyebaran gambar B. Gambar B punya penyebaran lebih meluas. Lebih meluas. Okey, boleh? Boleh juga. Okey, gambar C. Kalau tak ada soalan ni, saya teruskan je ni. Boleh juga. Okey, soalan C. Oh, yang ini hati-hatilah juga saya buat ni tak berapa tepat lah macam ada ni macam pendek ni. Ini macam panjang sikit ni. Kamu kena betul-betul kena ni jugalah, alert lah. Alert lah. Tapi saya buat tu secara kasar sajalah.
Okey, yang ke C. Okey, tengok C dengan D ni boleh bandingkah? Kamu boleh katakan dia ni boleh dibandingkan antara C dengan D ni? Boleh cikgu. Boleh banding? Kalau saya tak boleh banding ni dua ni. Sebab apa tak boleh dibandingkan? Sebab saiz, okey, yang ni saiz celahnya lebih besar kan? Betul cikgu. Ini saiz celahnya lebih kecil. Betul cikgu. Tapi panjang lubang dia berubah juga. Ini panjang lubang kecil, ini panjang lubang besar. Macam mana kita nak bandingkan dia? Tak boleh. Kita tak boleh nak banding. Tapi boleh lukis. Masih boleh lukis. Konsep dia yang tadi. Kamu kena tahu mana yang dipanggil celah sempit, mana yang dipanggil celah lebar. Okey, konsep yang itu. Kalau kamu faham itu, okey, contoh saya tanya kamu. Sekarang ni ini dipanggil celah apa? Sempit ke celah yang lebar? Celah lebar cikgu. Lebar. Kamu kata lebar sebab lukisan dia lebih lebar daripada sini ke ataupun sebab apa? Sebab panjang gelombangnya lebih kecil daripada celah cikgu. Okey, jadi kena ingat tu. Bila panjang ataupun saiz celah, saya buat panjang gelombang lah. Kalau lambda lebih kecil. Lebih kecil. Ini lambda lah ni. Lebih kecil daripada celah ataupun daripada saiz celah, maka kita panggil dia lebar. Celah yang lebar lah. Okey, celah yang lebar. Jadi kat sini, ini kalau panjang gelombang dia sama, ini macam sama ni. Macam sama ni, kat sini sama. Panjang gelombang dia di sini, panjang ni kan sama je. Macam hampir sama lah. Ataupun sama Jadi, hampir sama. Jadi hasilnya tu kita sudah tahu. Mana yang bentuknya lebih membulat dan lebih meluas penyebaran dia. Kalau kita tengok kat sini, mana yang bentuk gelombang tu yang dihasilkan nanti tu, ia punya rupa bentuknya tu macam bulat. Adakah gambar C atau gambar D? Gambar C. D cikgu. C ke D? D. Okey, gambar D. Jadi kena ingat. Ini gambaran dia, ini corak dia nanti dia lebih membulat macam tu. Tapi saya tak lukis dulu, nanti saya lukis. Yang ini kita tahu tadi kalau saiz tu lebar ataupun saiz celah tu lebar, gambaran dia tak membulat. Belum sampai masa dia membulat lagi. Jadi saya lukis dulu dia punya arah perambatan dulu ataupun arah penyebaran dia. Jadi bila dia tak membulat, dia kurang meluas penyebaran dia. Jadi saya lukis anak panah dia agak kurang meluas lah macam ni contoh. Anak panah. Yang tengah-tengah tu lukislah juga satu. Macam tu ni 1, 2, 3. Okey. Tapi yang ini saya padam balik tu, hitam tu. Ini lebih meluas. Ini lebih meluas. Ini lebih meluas. Sudut tak payah kamu inilah ambil secara rambang dia. Yang penting nampak juga dia punya dia punya beza dia Yang mana yang bulat, yang mana yang tak bulat, yang belum bulat. Jadi yang ini dia belum membulat. Jadi kita lukis rata-rata sahaja dan samakan panjang gelombang dia lah sebelum dan selepas. Ini saya lukis macam ni. Jarak dia sama tu. Lurus. Tapi macam saya punya tu macam tak itulah, kamu mesti lagi bagus saya punya ni. Guna apps macam ni lah, ni susah sikit lah. Okey, macam ni. Macam makin kecil pula. Tak apalah. Kamu buat sendirilah yang ni Kamu punya lukisan lagi mantul lah. Saya buat 3 atau 4. Okey, jangan lupa ada membengkok kat situ. Ni membengkok tu. Maknanya dia kena 90 darjah dengan arah dia. Macam tu. Tapi kalau yang ini, dia lukisan dia membulat. Okey, membulat tu macam mana? Membulat tu kamu anggar-anggar sejak tu bulatan dia tu supaya panjang lombangnya sama. Kejap saya lukis balik anak panah dia ni. Anak panah dia. Tu 2. Okey, membulat tu kita lukislah. Contohnya saya lukis ini 1. Yang penting kita hanya sambungkan dia saja maksudnya ini lambda, mesti jaraknya tu sentiasa sama. Kita hanya sambungkan garisan dia tu je. Sambungkan je dia punya garisan dia.
kasih lengkapkan lah maksudnya daripada celah tu sampai ke kanan tu. Okey. Jadi di sini saya sambung lagi, tapi hati-hati dia punya panjang gelombang dia tu. Dan mesti 90 darjah dengan arah paling-paling pun 3 lah kamu lukis macam lain dia saya lukis. Kamu lukis lagi cantik lah. Macam tu. Okey, jadi okey. Yang ini perlu buat macam ni, perlu buat melengkung di hujung dia tu. Perlu buat melengkung macam tu. Tidak perlu juga. Tak perlu sudah tak perlu sebab dia sudah bulat. Bila sudah bulat dia memang 90 darjah. Dia memang ini memang 90 kalau kamu tengok pun memang 90 ni. Memang 90 sudah Ini tengah-tengah memanglah 90 sudah ni. Macam tu. Okey, jadi walaupun kita tak dapat bandingkan B dengan C dengan D, okey, C dengan D ni semua berubah. Saiz celahnya pun tak sama. Panjang gelombang dia sebelum yang ini sebelum dengan sebelum yang ini pun tak sama. Jadi kita tak boleh dibandingkan. Dia ada banyak benda yang berubah. Saiz celah lain, panjang gelombang pun lain. Macam mana kita nak bandingkan Jadi bila jadi macam tu, kita masih dapat lukis. Kita ingat balik konsep tadi. Kalau lebar celah ataupun saiz celah itu dia lebih besar, jauh lebih besar daripada panjang gelombang, maka kita ingat lukisan dia tu mesti lurus. Lebih lurus lah, maksudnya bukan lurus betul, lebih lurus. Tetapi kalau saiz celah itu dia lebih kurang sama dengan panjang gelombang, maka dia lebih membulat dan dia lebih tersebar. Ini lebih tersebar dengan anak panah dia ni. Kalau yang ini macam ni anak panah dia tu, tapi kalau yang ni macam tu, maksudnya lebih tersebar. Tu beza dia lah yang paling ketara Okey, last sekali, soalan last sekali. Okey, ada ruang tamu, ada katil, ada bilik tidur lah, okey. Okey, dia kata seorang budak lelaki yang baring di katil tidak dapat melihat TV. Memanglah tu pun nak kena bagi tahu juga kan, tapi tak apalah dia beritahu sudah. Dia tak dapat tengok TV sebab dia duduk dalam bilik. Tetapi dia dapat dengar bunyi dari TV. Dapat dengar. Ini TV. Ini orang tu, dia terbaring kat sini. Dia seorang, dia besar kan, jadi katil tu dia seorang je. Okey, dengan melukis muka-muka gelombang, terangkan bagaimana fenomena pembelauan membolehkan budak tersebut mendengar bunyi. Macam mana bunyi boleh masuk ke telinga dia sebab kan dia dihalang oleh dinding. Tapi pintu terbuka lah ni Jadi dia suruh lukis. Inilah dia panggil fenomena pembelauan berlaku Jadi mula-mula dia pasang TV maksudnya dengar bunyi. Jadi lukis dulu punya gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi, buatlah bulat-bulat tu, tak kisahlah macam mana, bulat ke segi empat ke. Kalau saya buat bulat macam ni lah. Ni TV punya gelombang bunyi. Okey, bila ada kamu buat bulat, maksudnya anak panah dia tu macam ni lah. Tak lurus ni, kamu guna pembaris lah anak panah dulu. Kamu lukis, sepatutnya saya lukis anak panah dulu. Yang salah sudah cara saya ni. Dia kena 90 lah ni tu maksudnya kita nak fokus pada pintu ni sebab pintu ni berlubang. Ni kita panggil pintu dia adalah kawasan celah ni ni celah. Celah tu maksudnya kawasan yang berlubang Okey. Bila kawasan macam ni, ataupun ini pun sebenarnya dia boleh dipanggil sebagai penghalang lah penghalang macam tadi penghalang. Tapi celah pun boleh. Dia konsep dia sama dia Jadi bila dia lalu penghalang maka dia akan terbelau. Terbelau maksudnya dia akan tersebar. Ni orang tu kat sini kan tadi. Ni macam mayat pula Tak apalah, orang tu ada dah. Ni. Tak kisahlah macam tu orang. Okey. Lepas tu dia ada dia ada pembelauan. Maksudnya gelombang itu terbelau, tersebarlah. Okey, terbelau. Maka lukis balik dia punya gelombang, muka gelombang yang kuning tu. Yang kuning tu dia jenis macam ni lah. Panjang gelombang kena sama sebelum dan selepas. Macam tu.
Lukis 3 pun okey sudah tu. Yang penting 90 darjah dengan arah. Okey, sebab itulah orang itu boleh dengar. So tu budak tu boleh dengar sebab berlakunya pembelauan di tepi penghalang ni ataupun di celah pintu ni, pintu celah lah kita panggil ni. Gelombang itu membengkok daripada sini, arah dia asal macam ni. Tiba-tiba dia sampai sana. Anak panah tu dia ada lagi ni sebenarnya, bukan kat situ je, dia ada kat sini. Dia tersebar lah ni. Saya tak lukis lah tapi kamu lukis lah pembelauan maksudnya dia tersebar, dia terbuka. Kalau lukis satu je anak panah tu maksudnya tak nampak lagi terbuka ke tak kan. Jadi kena lukis banyak lah, 1, 2, 3 lah paling kurang anak panah tu. 1, 2, 3 dia terbuka anak panah tu Okey, jadi tu jawapan dia. Boleh? Boleh cikgu. Okey, 1. Apa lagi? Nyatakan satu fenomena lain yang menyebabkan bunyi merambat dari TV ke budak. Adakah budak itu dengar TV tu, dengar bunyi dari TV tu disebabkan oleh pembelauan semata-mata? Tidak juga kan? Apa lagi fenomena lain yang boleh menyebabkan budak tu dengar bunyi TV tu? Pantulan, betul. Siapa jawab tu? Victoria. Macam mana kamu tahu pantulan lah? Sebab dia terpantul. Kat mana? Dia terpantul kat mana? Di pintu. Okey, jadi sebenarnya dalam rumah tak semestinya pembelauan Ni pintu nampak. Pintu kan bahan pepejal kan ataupun bahan konkrit. Ni pintu, dinding ni pun boleh juga ni. Jadi gelombang bunyi tu dia kalau kita lukis ni tak payah lukis lah. Dia jawapan dia pantulan tak payah lukis tapi ni gambaran dia lah. Bila gelombang bunyi tu dia sampai di contohnya di dinding macam tu. Ni 90 darjah ni. Okey, dia akan terpantul. Ke mana? Terpantul ke sana lah. Macam tu. Jadi kamu pun kalau dia minta lukis, kamu lukislah panjang gelombang ni tu tapi saya tak lukis lah kat sini. Yang kuning tadi tu lah. Yang kuning tadi tu saya sambung je. Macam tu. Tambahlah lagi satu kat sini. Jadi dalam masa yang sama ada dua lah. Satu pantulan, satu pembelauan. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau jawapan dia tadi apa? Pantulan, satu fenomena tu je. Dia tak suruh terangkan lah, dia kata fenomena. Okey, fenomena. Jadi fenomena pantulan. Okey, kalau ada ni saya tanya seorang-seorang ni ada masalah ni. Dari atas lah. Adila, ada soalan? Tiada cikgu. Tiada. Erin? Tiada cikgu. Farah? Tiada cikgu. Amirul sampai Yasmin? Senang, shortcut. Boleh cikgu. Tiada Okey, tiada. Siapa lagi? Nur Balkis sudah tadi. Victoria? Tiada cikgu. Tiada. Okey, kalau tiada, Cikgu. benda. Mau tanya bang. Yang Tanya. latihan 1, yang B. Kenapa dia punya gelombang tu lurus? Okey, kenapa gelombang dulu? Okey, sekejap. Saya tunjuk dulu dia punya ni. Okey, soalan 1B. Okey, yang melengkung ataupun lurus hanya melibatkan celah. Celah sahaja yang
kadang-kadang lurus, kadang-kadang melengkung, bergantung kepada nisbah yang kita bincang tadi tu. Ni soalan yang CD ni, kalau celah. Celah dia boleh jadi lurus, boleh jadi melengkung. Kalau dia lalu penghalang, dia hanya ikut bentuk gelombang yang sampai pada dia ni. Kalau gelombang yang sampai tu lurus, hasilnya tu di sini lurus lah. Kalau yang sampai awal ni, dia contohnya dia melengkung. Contohlah kan, melengkung. Bila dia terbelah tu, dia akan jadi melengkung lah. Cuma dia lebih tersebar lah. Macam tu. Dia akan ikut bentuk dia yang awal. Bentuk asal dia. Sebelum dia lalu. Okey, jadi yang penting kalau penghalang tak berubah dia punya bentuk gelombang dia. Yang berubah hanyalah luas dia. Lebih meluas ataupun kurang meluas penyebaran dia. Sama ada lebih tersebar ataupun kurang tersebar. Dia bergantung pada panjang gelombang sahajalah kalau untuk penghalang. Okey cikgu. Tapi kalau celah kena hati-hati. Celah kita kena tengok dua. Yang pertama kita tengok saiz celah dia. Yang kedua kita tengok panjang gelombang dia. Okey, tengok panjang gelombang dengan saiz celah. Lepas tu kita kena bandingkan dua-dua ni. Mana lebih besar, mana lebih kecil. Ataupun ada yang sama ke? Jadi dia akan ikut bentuk. Jadi kalau saiz celah, kalau saiz celah itu, saiz celah lebih besar daripada panjang gelombang, bentuk dia lurus macam asal. Cuma dia lebih tersebar, penyebarannya lebih luas. Ada penyebaran, terbelau lah. Tapi rupa bentuk yang tengah-tengah ni masih lurus. Kalau di tengah ini celah dia ni lebih besar daripada panjang gelombang. Tetapi kalau celahnya tu lebih kurang sama dengan saiz panjang gelombang ni, saiznya lebih kurang sama ni, maka dia akan jadi bentuknya berubah sudah. Dia tak lagi lurus, dia akan jadi makin membulat. Makin membulat. Okey, itu dia punya apa yang sebenarnya berlaku dalam makmal lah, dalam eksperimen, dalam aktiviti pembelauan. Semua itu daripada aktiviti, bukan daripada rekaan tu. Itu adalah daripada fizik ni, daripada eksperimen je, daripada aktiviti lukisan-lukisan tu. Sebenarnya video dalam penerangan ada dalam makcik tu ni. Video ni pun ada ni. Lukisan macam mana membulat ni. Okey. Ada seorang cikgu tu menerangkan lah. Tapi dalam YouTube banyaklah video tu sebenarnya. Saya tunjuk kamu ini sebagai penutup lah. Penutup. Satu, kalau saya tak delete lagi, saya tunjuk lah. Saya cari kat folder ni dulu. Sebenarnya pembelauan tu, kalau buat aktiviti baru nampak pembelauan. Wave diffraction. Tengok ni. Diffraction. Tapi One property of all waves is the... Untuk suara dia kita tengok dalam ni. Okey, ini tengok Okey, makin dia sempitkan dia guna dia guna saiz gelombang, panjang gelombang yang sama. Makin dia sempitkan, makin membulat. Bila makin membulat, maksudnya makin tersebar luas lah. Kalau luas macam tadi, dia makin lama makin rata. Kalau makin lebar, panjang gelombang yang selepas itu dia makin rata. Walaupun tak rata sepenuhnya, tapi agak rata lah. Macam tu. Okay, kalau dia sempitkan, dia akan jadi makin tersebar luas dan makin membulat. Dia panggil makin membulat. Macam tu. Okey. Jadi ini kalau bukit. Ini bukit lah. Bukit tu macam yang tadi soalan nombor 1 A dengan B tadi penghalang. Ini panggil penghalang lah ni. Ini gelombang datang. Kamu tak nampak dia punya mouse dia Okey, ini nampak. Ni dia punya gelombang, dia datang, ni gelombang.
Ini bukit ni penghalang. Bila penghalang tengok, dia akan membengkok. Jadi sebab tu rumah di sebelah bukit tu boleh dengar. Ini rumah di sebalik bukit tu boleh dengar. Boleh sampai gelombang lah. Signal gelombang itu membengkok. Mula-mula dia lurus, lepas tu dia membengkok. Nak panah dia macam ke bawah macam tu. Ini bukit ni dipanggil sebagai penghalang. Okay, tadi ataupun saya send di grup kamu lah video tu. Nanti saya share lah. Okay, hari itu je lah. Kalau ada apa lagi mahu tanya? Kalau mau lukis tu cikgu ikut mana urutan dia yang betul. Dia punya ukuran dia yang betul. Ukuran dia punya jarak panjang gelombang tu antara dua garisan biru ni contohnya. Mesti sama lah kan cikgu begitu. Ya, yang penting nampak lebih kurang sama pun tak ada masalah. Selagi dia kata tak ukur ikut skala yang betul, selagi tu kamu tak payah guna tak payah ukur berapa cm. Kalau dia kata gunakan skala sekian, baru kamu betul-betul ukur guna pembaris berapa cm kasih sama semua. Macam tu. Okey. Tapi kalau dia tak cakap, contohnya dalam ni dia kata lengkapkan sahaja. Dia tak ada apa-apa skala dia bagi. Jadi kamu langgar je lah. Maksudnya kamu hentam. Tapi yang penting nampak panjang gelombang tu nampak sama sebelum dengan selepas. Itu je. Okey cikgu. Contoh yang salah saya lukis contoh yang salah. Okey, contohnya ini macam ni. Lepas tu tiba-tiba kan kamu start lukis macam ni. Ini nampak macam betul. Kamu guna pembaris lah. Saya guna tak guna pembaris. Nampak macam betul tapi salah sebab dia kena sambung ni. Ini macam luas ni lebih lebar. Ini panjang gelombang kecil. Jadi lukisan ni salah. Dia kena bersambungan saja daripada lukisan dia tu. Ni lukisan dia tu dia berhenti kat mana? Dia berhenti kat sini kan. Jadi kita kena sambung saja supaya jaraknya tu sama je. Sambungkan saja. Sambung je. Lepas tu buatlah lengkuk dia macam ni. Macam tu. Supaya nampak itulah fenomena pembelauan supaya dia 90 darjah tu. Macam tu lah. Tapi guna pembaris lah. Tapi jangan bimbang lah. Saya rasa dia tak detail Ini dalam SPM jangan bimbang. Dia hanya secara rough saja. Dia kasar saja. Dia tak ada ukuran ni. Kamu hanya belajar konsep itu saja. Dia tak ada banyak kerenah lah. Yang penting tahu lukis yang kita bincang dalam latihan ni lah. Pasal skala berapa cm tu jangan bimbang lah. Dia takkan tanya lah Banyak lagi benda yang dia akan tanya sebenarnya daripada tanya benda tu. Okay, jadi untuk ada lagi kalau ada? Tak ada? Ada? Kalau ada pun kamu WhatsApp personal pun boleh. Jadi grup yang berikutnya nanti ready untuk 5.6 hari, tak ingat pun hari apa jadual baru ni. Yang penting hari-hari lah. Bukan hari-hari, maksudnya hari berikutnya lah mungkin saya tak ingat. Jadi ready 5.6 dan 5.7 sekali. Macam hari Jumaat kalau tak silap. Ya, cikgu Jumaat. 5.6, 5.7 maknanya kita habiskan bab 6 hari Jumaat. Walaupun kita sebenarnya sudah sangat dekat dengan exam. Tapi tak apalah, 2 tu pun okey lah sudah. Okey, jadi 5.6, 5.7 hari Jumaat ni. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari. Terima kasih cikgu.